Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi keizinan untuk meneruskan pembelajaran kita dalam mod PDPR ataupun PKP 3.0. Okey. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan pandemik yang berlaku kita sekarang ini cepat berlalu pergi supaya kita dapat meneruskan pembelajaran secara PDPC ataupun bersemuka. Ya. Pun begitu, pembelajaran tetap perlu diteruskan supaya kita tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan sentiasa menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan Islam. Bidang yang sehari-harian yang kita lakukan, solat, puasa dan sebagainya. Ya. Baiklah, kita sama meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita nak belajar part 2 ataupun bahagian 2. Pada minggu lepas kita belajar dalam tajuk ibadah juga dalam bahagian solatku sempurna. Dalam bahagian pertama di mana pada bahagian pada minggu lepas Ustaz dah membincangkan ataupun kita telah membincangkan tentang tajuk solatku sempurna dalam tajuk syarat wajib dan syarat sah solat. Baiklah. Pada hari ini kita nak belajar masih lagi dalam tajuk solatku sempurna. Masih lagi dalam tajukku solat yang sempurna. Tetapi sebelum kita belajar, suka untuk Ustaz mengingatkan kepada murid sekalian, iaitu yang pertama, sentiasa menutup aurat. Sentiasa murid-murid Ustaz menutup aurat. Yang kedua, bersedia untuk belajar setiap minggu ataupun setiap kali belajar Ustaz akan cakap benda yang sama. Ya, Ustaz harap murid Ustaz sudah bersedia. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. Bagi memberkati lagi kelas kita pada hari ini, sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah murid-murid. Pelajaran kita pada hari ini ialah Ustaz tak tulis objektif. Sama seperti pada minggu lepas. Okey, kita masih lagi nak meneruskan pembelajaran kita yang pada minggu lepas, tetapi ada penambahan. Masih lagi Ustaz nak mengulang semula pelajaran yang lepas untuk supaya kita saling ingat pelajaran yang lepas. Lepas tu baru Ustaz masuk tajuk kita yang kedua. Baiklah. Okey, nak dengar lagu tak payahlah ya. Okey. Objektif pembelajaran kita pada minggu lepas iaitu kenapa tak boleh tekan? Kena tekan sini. Okey, syarat wajib dan masih lagi dalam tajuk syarat wajib dan sah solat. Di mana syarat wajib ada 3 minggu lepas Ustaz dah terangkan, iaitu yang pertama ialah Islam. Ustaz tak nak terangkan lebih detail. Yang kedua baligh dan yang ketiga berakal. Ya. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Kalau orang bukan Islam, solat batal solatnya, tak sahnya. Dan seterusnya, tak balik dan berakal dan semuanya. Okey. Syarat-syarat sah solat pula ada banyak, ada 5, iaitu yang pertama mengetahui masuk waktu solat.
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 2, 4, 4, 3, 4. Itu bilangan rakaat dia. Yang kedua, syarat sah dia suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil ialah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kubul tu apa? Tempat keluar saluran kencing kita tu lah. Dubur, tempat kamu nak berak tu. Hadas besar ialah apa dia? Keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh bila ada hadas mati selain mati syahid. Ustaz dah jarangkan lebih jelas pada minggu lepas. Suci dari yang ketiga ialah suci daripada najis pada tubuh, badan, pakaian dan tempat. Tahi, darah dan nanah. Seterusnya yang keempat ialah menutup aurat. Aurat lelaki macam mana? Aurat lelaki ialah dari pusat hingga lutut. Aurat perempuan daripada seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Dan yang terakhir ialah menghadap arah kiblat. Baitullah, Kaabah, kiblat kita adalah Baitullah di Kaabah ataupun Kaabah di Mekah sana. Okey. Syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sah solatnya. Okey, Ustaz tak nak terangkan lebih detail tentang ini. Ini secara sepintas lalu pelajaran kita pada minggu lepas untuk kita refresh balik, segarkan balik, bugarkan semula. Ingat balik kalau lupa. Sekejap ya. Bagi Ustaz 1 minit sekejap. Sementara itu, boleh tengok ni apa yang nak ditayangkan ni. Sekejap saja. Okey. Okey, sekejap je. Berapa saat je. Penting juga ni. Okey, selesai. Okey. Mana tadi? Okey. Jadi, murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 81. Buku teks pendidikan Islam di halaman ataupun muka surat 81. Iaitu tajuknya ialah kepentingan syarat-syarat wajib solat dan juga kepentingan syarat-syarat sah solat. Hari ini kita nak fokus kepada 2. Iaitu kepentingan syarat wajib solat dan syarat sah solat. Kita sudah sedia maklum, syarat wajib solat ada 3. Islam, baligh, berakal. Syarat sah solat ada 5. Tahu masuk waktu, kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kan? Dia dah tahu dah. Ini kepentingan, kita nak belajar tentang kepentingan. Kenapa syarat wajib solat? Kenapa syarat sah solat? Kita tengok satu persatu. Baiklah, Islam tidak wajib ke atas orang kafir. Kita kena ingat. Syarat untuk solat mestilah Islam. Tidak wajib ke atas orang kafir. Siapa itu orang kafir? Kafir itu maksudnya selain pada agama Islam. Agama Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain agama. Mereka nak melakukan solat? Tak boleh. Ataupun tak wajib ke atas mereka. Solatnya ibarat sia-sia. Kalau mereka nak lakukan solat juga, kami nak melakukan solat juga. Mudah-mudahan kita doakan sesama mudah dapat hidayah petunjuk pada Allah supaya dia cepat memeluk Islam. Yang kedua, syarat wajib solat ialah baligh. Apa yang perlu dijelaskan di sini ialah tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur. Kita kena tahu bila matang seseorang tu. Perempuan, didatangi darah haid. Ketika mana? Umur berapa? Ya, lelaki bila keluar air maninya ataupun orang kata dah mimpi ke. Okey, itu ada bahas yang lain lah. Cumanya kita kena tahu balik ialah tidak wajib kata orang yang belum cukup umur. Adik kamu ataupun anak ustaz yang kecil tak wajib. Yang 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bila umur 7 tahun didiklah atau ajaklah anak untuk melakukan solat. Kena didik. Yang kedua, Rasulullah cakap bila dah sampai umur 10 tahun, pukullah mereka ataupun marahlah mereka jika mereka tidak melakukan solat. Pepatah Melayu ada kata apa? Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Daripada rebung tu lah pada apa lembut lagi. Kalau dah jadi buluh kamu nak lentur kan, patah nanti. Gatal pula hidung pagi ni. Okey. Yang ketiga ialah
berakal, sehat pemikiran dia. Apa maksudnya? Ialah tidak wajib ke atas orang yang gila. Tak perlulah Ustaz nak terangkan gila, apa maksud orang gila. Kamu pun tahu orang gila tu macam mana. Boleh imagine kan? Boleh tengok orang gila tu macam mana. Orang gila tu maksudnya tak berakal. Tengok dari segi penampilan dia, tak terurus. Pakaian dia, tak terurus. Kan? Dia tak wajib ke atas dia sebab dia tak berakal. Ditakdirkan orang gila itu sehat. Maka dia wajib melaksanakan solat. Sebab syarat wajib solat ialah berakal. Kalau dia tak berakal gila, dia tak wajib melaksanakan solat. Jelas murid-murid sekalian? Ada 3 syarat wajib tadi. Islam, balik, berakal. Islam tak wajib ke atas orang kafir. Balik tidak wajib ke atas orang yang belum cukup umur. Yang ketiga, berakal tidak wajib ke atas orang gila ataupun orang yang tidak siuman. Faham? Begitu juga dengan orang yang orang kata macam autism tu, yang cakap apa semua tak boleh. Kan? Ataupun dia ada dua penyakit, dua masalah. Contohnya masalahnya dia bukan buta saja. Kalau buta, dia boleh dengar, dia boleh cakap, dia kena solat. Tapi dia buta, dia ada 2 atau lebih. Senang kata 2 lah. Dia buta dan pekak. Dah buta dan pekak dalam masa yang sama. Itu pun tak boleh melaksanakan solat. Dia buta, dia bisu, dia tak boleh melaksanakan solat. Tapi salah satu boleh melaksanakan solat. Sebab dia boleh nampak. Contohnya dia bisu, dia boleh nampak dan dia boleh dengar. Faham murid sekalian? Okey. Kepentingan syarat-syarat sah solat. Yang pertama, kita dah jelaskan sebelum ini. Masuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sentiasa peka dan berdisiplin. Ustaz nak highlight di sini. Sentiasa peka. Ingat ejaan peka. Peka. P-E-K-A-K. Allah, pakai mouse. Bila lah alat mahal Ustaz tu nak sampai? Ada orang nak sponsor ke? Peka. Sentiasa peka. Peka. Lebih kurang lah tu. Okey. Dan berdisiplin. Masalahnya kita ni bukannya peka. Peka. Tapi kita ada tambah K kat sini. Peka. Sentiasa peka. Dan tidak berdisiplin. Azan dah dilaungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat dono je. Buat tak tahu aja. Tu Ustaz kata dia peka. Kalau peka dengar saja azan ataupun sekarang jam dekat dinding kan ada jam azan apa semua. Biasanya 10 minit awal ke apa dia ada ngaji-ngaji kan. Ataupun dekat mana-mana lah. Dia mesti ada beritahu maklum awal. Nak suatu waktu ni. Orang yang peka tahu tak. Dah nak azan dah ni. Aku nak sedia. Cepat panggil anak isteri dia. Kalau suami lah. Ataupun panggil kawan-kawan dia. Dah nak masuk waktu dah ni. Jom. Kita siap sedia. Petang sejadah apa semua. Bila habis azan, laksanakan solat. Masya Allah, hebatnya orang itu. Sentiasa peka. Ya, bukan pekak. Yang kedua, apa dia? Kepentingan syarat sah ialah aurat. Menutup aurat. Menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Walaupun laki sama laki, aurat pusat hingga lutut, sebenarnya kita kena rasa malu, tutup semua. Bukan, memang kita tahu aurat sama aurat apa? Aurat laki sama laki, pusat hingga lutut, apa semua kan. Aurat perempuan pula seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Aurat tetap jaga walaupun sama adik-beradik. Sama ibu bapa kita tetap kena jaga. Yang tudung tu yang perempuan sama adik-beradik tak apalah. Okey. Ini maksud Ustaz perempuan pakai seluar pendek apa semua kat rumah tak elok lah. Ya, tetap kena jaga. Ustaz pernah dengar satu cerita. Sehingga Ustaz masa Ustaz zaman belajar dulu pernah abang-abang senior Ustaz dulu cerita. Sahabat nak tengok badan Rasulullah, Allah susahnya. Rasulullah walaupun laki sama laki tak ada Rasulullah buka baju. Rasulullah sentiasa memakai pakaian yang berdisiplin. Macam baju sekarang ni pakaian Rasulullah tak ada sikit buka baju. Tak adalah Ustaz nak buka baju. Buka baju tunjuk kat orang anak badan aku ada six pack lah sadu lah. Tak ada. Rasulullah walaupun sama lelaki dia tetap macam aurat. Ustaz cerita macam sekarang kita pakai macam Ustaz pakai lah. Tutup semua.
Rasulullah sentiasa malu, rasa malu nak tayangkan badannya kepada orang lain. Laki sama laki tu, apatah laki sama perempuan, perempuan sama perempuan, perempuan sama lelaki, perempuan lagi banyak kena jaga. Kan? Lagi banyak benda yang tak boleh tengok, jadi fitnah. Okey? Yang seterusnya ialah arah kiblat. Sentiasa sebagai lambang penyatuan umat. Sebab umat Islam seluruh dunia menghadap kiblat yang satu, iaitu di Baitullah, di Kaabah sana, ataupun Kaabah ataupun di Mekah sana, terletak di Mekah. Semua umat Islam kiblatnya arah satu. Okey. Yang seterusnya ialah suci daripada hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan juga hadas besar. Sebab apa? Memastikan diri dalam keadaan sentiasa bersuci dan bersih, zahir dan batin. Itulah hebatnya Islam. Sebab Islam sentiasa minta umatnya menjaga kebersihan. Kebersihan luaran dan juga dalaman. Pakaian kita kena bersih. Semualah, rumah kita apa semua kena bersih, tempat solat kita pun nak kena bersih, mandi nak kena sabun. Okey, tengok nak solat pun 5 kali kita kena basuh dekat anggota yang sentiasa terdedah, muka 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebab itulah orang kata orang yang selalu mengambil wuduk ni mukanya bercahaya, sebab sentiasa mengambil wuduk, membersihkan muka daripada debu, minyak. Betul. Boleh bezakan muka orang yang solat dengan tak solat. Kalau orang tu kerap ambil wuduk, cuci muka, memang nampak beza muka orang tu tersebut. Sebab sentiasa membersihkan mukanya dengan mengambil wuduk. Itu solat wajib 5 kali. Kalau disambung dengan solat duha, solat tahajud, qiyamulail dan sebagainya, lagi bertambah berseri mukanya. Tangan dia bersih apa semua, insya-Allah. Dan seterusnya yang terakhir ialah suci daripada najis, nanah, darah, tahi dan sebagainya. Sebab apa? Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Ustaz yakin dan percaya murid ustaz memang sentiasa menjaga kebersihan. Tak ada yang kamu nak, kalau contohnya nak makan contohnya ni makanan sebelah kamu ada najis, ustaz yakin dan percaya kamu tak akan makan. Kamu sendiri tak akan makan dia dengan baunya, dengan tengok jijik, dengan bangkai apa semua kan. Sebab kita memang dah dididik, mak ayah kita Islam dah didik kita daripada dah lama dah. Perkara tersebut tak boleh buat. Kita pun rasa jijik kan. Memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Kuku terutamanya. Selalu dalam kelas kalau ustaz orang meja ke meja, bila tengok kuku panjang apa ustaz buat, ustaz akan snap, masukkan ke dalam grup, bagi tahu kat mak ayah ada kuku panjang. Ataupun masa lagi tak potong, ustaz kerat tangan dia biar tak tumbuh-tumbuh kuku. Okey. Okey, tengok nilai. Sentiasalah mematuhi syarat dan disiplin dalam solat. Bila kita berdisiplin dalam melaksanakan solat, terurus hidup kita sebab kita dah sentiasa mendisiplinkan diri kita. Faham murid sekalian? Itulah dia kepentingan syarat-syarat wajib solat dan juga kepentingan syarat-syarat solat. Faham murid? Jadi teruskan lagi. Apa yang perlu kita buat seterusnya? Dah tentulah aktiviti kefahaman murid. Apa yang ustaz nak murid-murid sekalian buat? Iaitu ialah dalam buku kuning. Dalam buku aktiviti kuning. Dalam buku aktiviti kuning muka surat 83. Hari tu kita dah buat muka surat 80 dengan 82 seingat ustaz. 80 82. Kali ini satu muka surat saja. 83. Okey? 83. Apa yang ustaz nak kamu buat ialah tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Yang salah tak perlu nak tanda pangkah. Tak perlu. Tanda satu je, tanda right saja. Okey, faham ya? Contoh, Ali solat tidak menghadap arah kiblat. Perkataan arah kiblat ni. Menghadap arah kiblat. Kita dah belajar dah tadi, termasuk dalam syarat sah ke syarat wajib solat. Syarat sah solat. Okey, Ali tidak menghadap arah kiblat.
Dekat hujung sini sah, tidak sah, wajib, tidak wajib, sah, tidak sah, wajib, tidak wajib, sah, tidak sah, wajib, tidak wajib. Apa jawapannya? Jawapannya ialah jeng 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 jeng. Tidak sah. Tandakan right dekat jawapan tidak sah. Dekat bahagian sah ni kena buat pangkah ke? Macam ni? Tak payah. Kosongkan sahaja. Ya, tak payahlah rajin sangat nak buat pangkah semua, tandakan right saja. Faham murid sekalian? Faham. Ustaz bacakan, tolong bacakan soalan yang soalan yang pertama. Okey, Ustaz bacakan, bukan Ustaz bagi jawapan. Ah Chong. Nama orang. Sebut Ah Chong ni dah terbayang sama. Siapa? Cina, Melayu, India. Ah Chong hendak mengikut Basri. Solat fardu Jumaat. Ah Chong hari solat Jumaat, dia nak ikut Basri pergi solat Jumaat. Wajib ke tak wajib Ah Chong tu? Bukan Basri. Ah Chong ni. Ah Chong ni wajib ke tak wajib? Kalau wajib, kalau Ah Chong ni wajib, tanda right dekat Ah Chong ni. Dekat wajib ni. Kalau tak wajib, tulis tidak wajib. Ya, bukan Basri. Ah Chong. Okey. Yang kedua. Alia solat setelah masuk waktu solat. Alia solat setelah masuk waktu solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu ni. Lepas azan tu semua dia solat. Sah ke tak sah? Alia solat setelah. Bukan sebelum. Setelah masuk waktu solat. Solat apa-apa tak kisah. Jangan tanya Ustaz PM nanti. Ustaz solat apa ni? Tak kisah. Solat apa-apa. Yang penting dah masuk waktu solat. Tanda masuk waktu solat ialah dilaungkan azan. Sah ke tak sah? Yang ketiga ialah setelah sembuh daripada penyakit gila. Tadi kita ada sentuh sikit pasal gila. Osman solat maghrib. Rasanya tadi Ustaz ada terangkan. Kebetulan pula soalan ni. Setelah sembuh daripada penyakit gila, Osman solat maghrib. Wajib ke tak wajib? Tadi Ustaz kata kalau orang gila, tak boleh nak solat. Tapi bila dia dah sembuh, dah sihat, dia kena solat ke tak? Kalau kena, jawabnya wajib. Kalau tak kena, tidak wajib. Kalau tak faham juga, tolong ke belakang sikit video ni. Dengar balik apa Ustaz cakap tadi. Soalan yang keempat ialah Ahmad solat dengan memakai pakaian sekolah. Ahmad solat dengan memakai pakaian sekolah. Sah ke tak sah dia pakai baju sekolah? Kena Ahmad kena pakai baju Melayu, kain pelekat, songkok. Baju Melayu ada 3 poket. Ada butang sampai 5 sini. Kena pakai perfume, minyak wangi apa semua. Tapi kat sini dia kata Ahmad solat dengan memakai pakaian sekolah. Memakai pakaian sekolah. Sah ke tak? Ada tadi pelajaran dalam kategori-kategori tadi tu. Dan yang terakhir ialah adik berumur 3 tahun. Macam umur anak Ustaz pula si Furqan tu. 3 tahun. Mengikut ayah solat asar di masjid. Dia ikut ayah dia pergi solat asar kat masjid. Ini cerita sebelum PKP. Sekarang PKP sedialah 10,000, 2,000, 5,000 nak bayar. Ya. Persoalannya, adik tu tadi. Bukan ayah. Bukan ayahnya. Wajib ke tak wajib solat tu? Adik dia yang umur 3 tahun tu. Bukan ayahnya. Ayahnya tak solat. Ambil rotan. Piap je kat pungkok tu. Kan? Sekarang ni persoalannya ialah adik berumur 3 tahun. Adik yang berumur 3 tahun ni. Wajib ke tak wajib? Kalau wajib, tandakan dekat atas sini. Kalau tak wajib, tanda dekat bawah. Okey, faham ya murid sekalian? Apa lama Ustaz ni? Kena beli baru ni. Ada orang nak sponsor ke? Sudah siap. Okey, bagus. Dah siap kerja. Tengok anak mengaju kerja dah siap lah. Apalah. Mouse ni pula buat hal. Okey, tak apalah. Kita secara manual. Okey, faham ya murid sekalian? Baiklah. Dekat muka surat 83 ni, seperti sebelum ni Ustaz telah maklumkan, tulis hari. Nampak tu yang keluar tu? Selasa ni yang kat atas ni, nampak ni Ustaz bulatkan. Kemudian tarikh ni, ikut tarikh Ustaz bagi ni, 29 hari bulan 6 2021. Selepas tu, apa yang lagi nak kena buat? Tolong tambah ini. Nampak dah tu yang tengah keluar tu? Tolong tambah PDPR. Ustaz pakai ni sikit. Tukar lighter. Pakai warna kuning. Okey. Ni nampak ni. PDPR ni tolong. Nak tulis kat sini boleh. Dekat sini ke mana-mana lah. Tak semestinya kat sini.
Okey, supaya kita tahu kita pernah melaksanakan aktiviti ni secara maya, online, okey. Tak adalah nanti bila ustaz nak buka nanti, tak tanda lagi. Bila dah sebut PDPR ni maksudnya ustaz dah tanda secara online. Faham murid-murid? Nanti tak adalah bila dah naik sekolah, kata ni bulan 9 insya-Allah mudah-mudahan. Banyaknya ustaz nak tanda. Padahal ustaz dah tanda dah. Okey, bila dah tulis PDPR ni, ustaz dah tahu dah. Murid-murid pun dah tahu kita pernah melaksanakan ataupun dah melakukan aktiviti ni secara online. Ini bukti kita, evidence kita. Faham murid sekalian? Jadi ustaz harap murid-murid dapat melaksanakan aktiviti yang ustaz sediakan ini. Nak tengok sejauh mana murid-murid faham. Boleh? Ustaz akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.